Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada kali ini, Cikgu akan mengupas satu lagi tajuk iaitu Bab 13 Homeostasis dan Sistem Urinari Manusia. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 13.1 homeostasis, menerangkan maksud homeostasis, mewajarkan keperluan untuk mengekalkan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam, memerihalkan penglibatan pelbagai jenis sistem organ untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimum, mengaplikasikan pengetahuan tentang konsep homeostasis dalam pengawal aturan suhu badan, aras gula darah, tekanan separa karbon dioksida dan tekanan darah. 13.2 Sistem urinari, mengenal pasti struktur dan fungsi ginjal, melukis, melabel dan menerangkan struktur nefron dan duktus pengumpul, memerihalkan proses pembentukan air kencing iaitu ultraturasan, penyerapan semula dan rembesan. Mensintesis konsep homeostasis dengan konsep suap balik negatif dalam pengosmo kawal aturan. Untuk 13.2.5 iaitu mengeksperimen untuk mengkaji kesan pengambilan isi padu air yang berbeza terhadap pembentukan air kencing. Anak-anak bolehlah berbincang dengan guru masing-masing. 13.3 Isu kesihatan berkaitan sistem urinari iaitu memerihalkan isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem urinari. Baiklah, cikgu teruskan dengan 13.1 homeostasis. Apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis? Homeostasis ialah pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam pada julat yang normal supaya sel berfungsi dalam keadaan optimum. Faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam. Faktor fizikal yang perlu dikawal atur termasuklah suhu, tekanan osmosis darah dan tekanan darah. Manakala, kandungan bahan kimia yang perlu dikawal atur ialah nilai pH, kepekatan garam mineral dan kepekatan gula darah. Sebarang penyimpangan daripada julat normal mencetuskan mekanisme homeostasis yang melibatkan suap balik negatif. Mekanisme homeostasis mengawal atur keadaan persekitaran dalam supaya berada dalam keadaan malar walaupun persekitaran berubah dengan banyak. Ini memastikan aktiviti sel terus berfungsi pada tahap optimum. Rajah 13.1 menunjukkan mekanisme homeostasis secara suap balik negatif. Ini dia rajah 13.1, terdapat penyimpangan daripada julat normal, dia akan mencetuskan mekanisme homeostasis untuk mengembalikan nilai faktor pada julat yang normal. Dalam mekanisme homeostasis, nilai faktor yang melebihi julat normal akan diturunkan semula kepada julat normal. Manakala nilai faktor yang turun di bawah julat normal akan ditingkatkan semula kepada julat normal. Lihat di sini julat normal, tiba-tiba ada nilai yang meningkat, maka sistem kawal atur akan mengawal atur, menurunkan nilai, kemudian kembali ke julat yang normal. Begitu juga sekiranya nilai menurun. Okey, ada sistem kawal atur, kemudian nilai ditingkatkan, kembali semula ke julat normal.
Seterusnya, sistem organ yang terlibat dalam mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Di dalam badan, terdapat pelbagai sistem organ yang berfungsi dan berinteraksi antara satu sama lain untuk mengekalkan persekitaran optimum. Suhu badan dikawal atur oleh sistem intergumen iaitu kulit dan kelenjar peluh, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem otot dan sistem endokrin. Aras gula dalam darah dikawal atur oleh sistem endokrin, sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Tekanan separa karbon dioksida dalam darah dikawal atur oleh sistem respirasi, sistem peredaran darah dan sistem saraf. Manakala tekanan darah dikawal atur oleh sistem peredaran darah dan sistem saraf. Okey, kita pergi dulu kepada pengawal aturan suhu badan. Pengekalan suhu badan pada satu julat yang tetap adalah penting supaya tindak balas metabolisme sel dapat dimangkinkan oleh enzim dapat berlaku pada tahap yang optimum. Suhu yang terlalu tinggi akan menyahaslikan enzim, manakala suhu yang terlalu rendah akan melambatkan aktiviti metabolisme enzim sehingga tidak dapat menampung kemandirian sel. Perubahan dalam suhu badan ini dikesan oleh termoreseptor di dalam kulit dan juga di dalam hipotalamus. Rajah 13.2 menunjukkan pengawal aturan suhu badan oleh efektor berlainan apabila suhu badan meningkat melebihi julat normal. Okey, suhu badan meningkat melebihi julat normal. Termoreseptor dalam hipotalamus dan termoreseptor dalam kulit akan mengesan. Kemudian dia akan hantar ke pusat kawalan suhu iaitu di hipotalamus. Kita lihat pengawal aturan suhu badan oleh efektor melalui cara fizikal. Otoerektor kurang dirangsang supaya mengendur dan bulu roma akan condong ke permukaan kulit. Akibatnya, lapisan udara yang nipis akan terperangkap antara bulu roma. Haba dapat dibebaskan dengan cepat. Okey, otoerektor mengendur, mengakibatkan bulu roma akan condong pada permukaan kulit. Kedua, otot rangka kurang mengecut dan mengendur, badan tidak menggigil. Okey, seterusnya, arteriol di dalam kulit mengembang iaitu kita panggil pemvasodilatan, supaya lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Lebih banyak haba dapat disingkirkan ke persekitaran luar secara radiasi. Arteriol mengembang. Kemudian yang arteriol mengembang ni kita panggil pemvasodilatan, ya. Kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh, haba diserap untuk menyejakkan peluh dan ini akan menyejukkan kulit. Baiklah, pengawal aturan suhu badan oleh efektor melalui cara kimia. Kelenjar adrenal kurang dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalina, kadar metabolisme berkurang. Okey, seterusnya, kelenjar tiroid tidak dirangsang dan rembesan hormon tiroksina dikurangkan. Kadar metabolisme berkurang dan tiada haba berlebihan di jana. Seterusnya, Rajah 13.3 menunjukkan pengawal aturan suhu badan oleh efektor berlainan apabila suhu badan menurun di bawah julat normal. Suhu badan jatuh di bawah julat normal dikesan oleh termoreseptor di dalam hipotalamus dan di dalam kulit dan kemudian dihantar ke hipotalamus iaitu pusat kawalan suhu. Pengawal aturan suhu badan oleh efektor melalui cara fizikal. Otot erektor dirangsang supaya mengecut menyebabkan bulu roma berdiri menegak. Lapisan udara tebal yang terperangkap antara bulu roma bertindak sebagai penebat yang menghalang kehilangan haba melalui kulit. Otot erektor ini mengecut, kemudian bulu roma berdiri tegak.
Seterusnya, otot rangka akan mengecut dan mengendur supaya badan menggigil. Ini menjanakan haba dan seterusnya meningkatkan suhu badan kerana pengecutan dan pengenduran otot rangka memerlukan tenaga. Seterusnya, arteriol di dalam kulit dirangsang supaya mencerut, iaitu kita panggil pemvasocerutan. Akibatnya, kurang darah mengalir ke permukaan kulit. Dengan itu, kurang haba hilang ke persekitaran secara radiasi. Ini arteriol mengecut. Okey. Kemudian, kelenjar peluh tidak dirangsang dan perpeluhan tidak berlaku. Seterusnya, pengawal aturan suhu badan oleh efektor melalui cara kimia. Kelenjar adrenal dirangsang untuk merembeskan lebih hormon adrenalina. Hormon ini mempercepatkan penukaran glikogen kepada glukosa. Kadar metabolisme meningkat, pengoksidaan glukosa menghasilkan tenaga haba untuk memanaskan badan. Kelenjar tiroid pula akan dirangsang untuk merembeskan lebih banyak hormon tiroksina yang akan meningkatkan kadar metabolisme. Lebih banyak haba untuk dijana untuk badan kita. Baiklah, seterusnya, pengawal aturan aras gula darah. Pankreas ialah kelenjar yang bertanggungjawab untuk mengekalkan aras gula darah dalam julat normal, iaitu 75 hingga 110 mg per 100 ml. Kelompok sel Langerhans dalam pankreas menghasilkan dan merembeskan hormon insulin dan glukagon secara berterusan ke dalam aliran darah untuk mengawal atur aras gula darah. Tindakan kedua-dua hormon ini dan mekanisme homeostasis bekerjasama untuk mengekalkan aras gula darah pada julat normal seperti yang dihuraikan dalam rajah 13.4. Okey, kita lihat aras gula darah meningkat biasanya selepas kita mengambil sajian. Okey, sel beta dalam kelompok sel Langerhans. Okey, sel beta dalam kelompok sel Langerhans pankreas dirangsang untuk merembeskan hormon insulin. Anak-anak, sel beta hormon insulin. Okey, dia akan rembeskan hormon insulin ke dalam darah. Kemudian, insulin akan merangsang sel hati dan sel otot untuk mengguna glukosa dalam proses respirasi sel. Insulin merangsang penukaran glukosa berlebihan. Ingat ya, penukaran glukosa berlebihan kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati dan sel otot. Di dalam sel adipos, insulin akan menukarkan glukosa berlebihan kepada lemak. Okey, kemudian aras gula dalam darah kembali normal. Sebaliknya, apabila aras gula darah menurun, okey, mungkin dalam antara sajian lah ataupun dalam keadaan kita berpuasa, sel alfa, ingat ya, sel alfa di dalam sel Langerhans pankreas akan dirangsang untuk merembeskan hormon glukagon. Anak-anak, sel alfa hormon glukagon. Okey, dia akan rembeskan hormon glukagon ke dalam darah. Kemudian glukagon akan merangsang sel hati untuk menukarkan glikogen kepada glukosa. Glikogen kepada glukosa. Glukosa juga akan menggalakkan penguraian lemak untuk membebaskan asid lemak yang boleh dimetabolismakan bagi menghasilkan tenaga. Kemudian, aras gula akan meningkat dan kembali ke aras yang normal. Kegagalan dalam penghasilan, perembesan dan penerimaan insulin oleh sel sasaran boleh menyebabkan diabetes mellitus. Aras gula darah pesakit diabetes mellitus biasanya tinggi dan tak stabil selepas satu sajian. Pesakit tersebut juga sentiasa berada dalam keadaan haus, penat, letih dan mengalami penurunan berat badan. Diabetes mellitus boleh dikawal melalui suntikan insulin,
pengambilan pil yang merendahkan aras gula darah serta melalui penjagaan pemakanan. Seterusnya, mekanisme pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Pernafasan ialah tindakan luar kawal yang dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi dalam medula oblongata. Pusat kawalan respirasi membantu mengekalkan keadaan homeostasis dengan mengawal aras tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Rajah 13.5 menunjukkan proses kawal atur tekanan separa karbon dioksida di dalam darah. Semasa aktiviti cergas, tekanan separa karbon dioksida meningkat disebabkan oleh aktiviti respirasi sel. Karbon dioksida larut dalam plasma darah untuk membentuk asid karbonik. Asid karbonik kemudian terurai kepada ion hidrogen dan ion bikarbonat. Seterusnya, nilai pH darah dan bendalai tisu yang membasahi otak iaitu bendalai cerebrospina akan menurun. Kemudian, perubahan pH ini dikesan oleh kemoreseptor pusat dalam medula oblongata iaitu sel deria yang peka terhadap bahan kimia dan kemoreseptor periferi pada leher iaitu di jasad karotik dan jasad aorta. Ini dia jasad karotik. Okey, dan ini merupakan jasad aorta di sini ya. Okey, seterusnya. Impas saraf dicetuskan dan dihantar ke pusat kawalan respirasi dan pusat kawalan kardiovaskular di dalam medula oblongata. Okey, di sini medula oblongata. Kemudian, impas saraf dihantar ke otot interkosta, diafragma dan jantung kardium dan otot kardium jantung mengecut dan mengendur dengan cepat. Okey, oleh itu, kadar pernafasan, kadar denyutan jantung dan kadar ventilasi akan meningkat. Tindakan ini menyebabkan lebih banyak gas karbon dioksida dihembuskan keluar daripada peparu. Seterusnya, mekanisme kawal atur tekanan darah. Baroreseptor atau reseptor tekanan terletak di arka aorta dan arteri karotik. Arteri karotik ialah arteri di leher yang membekalkan darah kepada kepala. Reseptor-reseptor ini mengesan tekanan darah yang mengalir melaluinya dan menghantar impas secara berterusan ke pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata untuk membantu mengawal atur tekanan darah. Apabila tekanan darah seseorang individu menurun, misalnya apabila berlaku pendarahan serius, baroreseptor di arka aorta dan arteri karotik kurang dirangsang. Pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata kurang dirangsang. Pemvasocerutan arteri berlaku. Ini menambah rintangan kepada pengaliran darah dalam salur darah. Pengecutan otot kardium jantung yang lebih kuat berlaku. Tekanan darah ditingkatkan. Tekanan darah kembali kepada julat normal. Kita lihat pula apabila tekanan darah seseorang individu meningkat, misalnya semasa menjalankan aktiviti cergas. Baroreseptor di arka aorta dan arteri karotik dirangsang. Pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata turut dirangsang. Pervasodilatan berlaku. Ini mengurangkan rintangan pengaliran darah dalam salur darah. Pengecutan otot kardium jantung yang lemah berlaku. Tekanan darah diturunkan. Tekanan darah kembali kepada julat normal. Praktis formatif 13.1. Apakah maksud homeostasis? Terangkan bagaimana mekanisme homeostasis berlaku.
Homeostasis ialah pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam pada julat yang normal untuk sel berfungsi dalam keadaan optimum. Mekanisme homeostasis berlaku secara suap balik negatif. Nilai yang melebihi julat normal diturunkan semula kepada julat normal. Nilai yang menurun di bawah julat normal ditingkatkan semula kepada julat normal. Seterusnya, seorang pekerja terpaksa bekerja dalam keadaan panas kerana bekalan elektrik dalam pejabatnya terputus. Huraikan gerak balas E faktor dalam mengawal atur suhu badannya. Mekanisme homeostasis. Pemvasodilatan berlaku. Kelenjar peluh akan merembeskan peluh. Otot E rector mengendur menyebabkan bulu roma menurun. Otot rangka kurang mengecut dan mengendul, maka badan tidak menggigil. Kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid kurang dirangsang, maka kadar metabolisme menurun. Soalan yang ketiga, seorang lelaki berumur 40 tahun disahkan oleh doktor tidak dapat menghasilkan insulin yang mencukupi. Huraikan apa yang berlaku kepada lelaki tersebut. Apa yang berlaku adalah glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan kepada glikogen. Aras glukosa dalam darahnya akan meningkat, iaitu kita panggil sebagai hyperglycemia. Dan glukosa dikumuhkan dalam air kencing ataupun kita panggil sebagai glykosuria. Dalam keadaan demikian, individu tersebut dikatakan telah mengidap penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit kencing manis. Seseorang pesakit diabetes mellitus sentiasa berada dalam keadaan haus, penat, letih dan mengalami penurunan berat badan. Pesakit akan mati sekiranya tidak dirawat. Soalan nombor 4. Ahmad baru saja tamat larian pecut 100 meter. Terangkan bagaimana darahnya diturunkan kepada julat normal. Tekanan darah Ahmad akan meningkat. Baroreseptor di arka aorta dan arteri karotik dirangsang. Pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata turut dirangsang. Otot licin pada dinding arteri akan mengendur. Maka ini dikenali sebagai penvasodilatan dan ini mengurangkan rintangan pengaliran darah dalam salur darah. Pengecutan otot kardium yang lemah berlaku. Tekanan darah kembali ke paras normal. 13.2 Sistem urinari. Sistem urinari manusia memainkan peranan yang penting dalam homeostasis. Sistem urinari terdiri daripada ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra. Fungsi sistem urinari ialah untuk menyingkirkan bahan kumuh sebatian bernitrogen seperti urea serta mengawal atur isi padu bendalir badan, tekanan osmosis darah, kepekatan ion dalam bendalir badan, kandungan elektrolit dan pH darah. Struktur dan fungsi ginjal. Ginjal terdiri daripada korteks dan medula. Air kencing yang terbentuk dalam ginjal masuk ke dalam pelvis. Ginjal mempunyai dua fungsi utama, iaitu perkumuhan, di mana perkumuhan menyingkirkan bahan kumuh yang toksik, iaitu sebatian bentrogen seperti urea, asid urik, amonia dan kreatinina. Pengosmokawal aturan, iaitu mengawal jumlah isi padu air dalam bendalir badan, mengawal kepekatan ion dalam bendalir badan,
Mengawal tekanan osmosis darah iaitu kepekatan bahan ke larut dan isi padu darah serta bendalir badan. Mengawal kandungan elektrolit dan pH darah serta bendalir badan. Baiklah. Rajah 13.8 menunjukkan sistem urinari dan keratan rentas ginjal. Yang ni adalah ginjal yang ada sepasang ni. Okey. Yang di atas ginjal ni merupakan kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal. Okey. Ini pula merupakan arteri renal iaitu salur darah yang berwarna merah ni ya, yang ditunjuk warna merah ni. Manakala yang warna biru ni kita kenali sebagai vena renal. Okey. Kemudian saluran daripada ginjal ke pundi kencing kita kenali sebagai ureter. Manakala yang ni merupakan pundi kencing. Okey, kemudian saluran ini merupakan uretra. Kebanyakan pelajar terkeliru dengan ureter dengan uretra ni. Okey, ejaan dia lebih kurang sama kan? Yang ni ureter, ke atas ni ureter, manakala kat bawah ni merupakan uretra. Okey, kita lihat pula keratan rentas ginjal. Okey, keratan rentas ginjal kita bermula dengan arteri renal ya. Arteri renal dia akan mengangkut darah beroksigen dari jantung ke ginjal. Kan daripada jantung, jantung mengepam darah daripada melalui aorta, kan? Kemudian aorta akan merupakan salur darah yang membawa darah beroksigen ke seluruh badan. Jadi ke seluruh badan tu termasuklah ginjal. Jadi salur darah yang mengangkut darah beroksigen dari jantung ke ginjal kita kenali sebagai arteri renal. Okey, vena renal pula mengangkut darah yang terdioksigen dari ginjal kembali ke jantung. Ini bermaksud vena renal ni dia akan bersambung kepada vena cava nanti di jantung. Okey. Kemudian air kencing dialirkan ke pundi kencing melalui ureter. Ini dia ureter. Okey. Kemudian ini pelvis. Okey, yang cikgu tunjuk ni, ini pelvis. Kemudian ini merupakan medula. Medula bahagian ni sayang. Bahagian ni ya. Ini medula. Kemudian yang ni pula ialah cortex. Cortex di bahagian sini. Ni. Cortex. Okey. Terdapat 3 proses utama yang terlibat dalam penghasilan air kencing iaitu proses ultraturasan, penyerapan semula dan rembesan. Nefron. Setiap ginjal terdiri daripada berjuta-juta unit berfungsi yang disebut nefron. Setiap nefron terdiri daripada struktur berikut, iaitu kapsul Bowman, glomerulus dan tubuh renal. Kapsul Bowman berbentuk cawan dan mengandungi gumpalan kapilari darah yang disebut glomerulus. Glomerulus terbentuk daripada arterioaferen yang bercaban dari arteri renal. Glomerulus bergabung semula membentuk arterioeferen. Tubuh renal terdiri daripada tubuh berlingkar proksimal, liku Henle dan tubuh berlingkar distal. Liku Henle ialah tubuh yang panjang berbentuk U dan memanjang ke dalam medula renal. Tubuh berlingkar distal, beberapa nefron bercantum menjadi satu duktus pengumpul. Air kencing yang dihasilkan akan disalurkan dari duktus pengumpul ke dalam ureter. Ini dia yang cikgu sebut tadi tu. Okey, nanti cikgu terang satu-satu, jangan risau. Okey, ini aliran darah, ini arteri renal sayang. Ini arteri renal, yang ni vena renal. Okey, arteri renal darah masuk. Okey, masuk tengok anak panah dia ni yang warna merah ni. Kemudian ini yang dikenali sebagai arterioaferen. Ni sayang, arterioaferen daripada renal, arteri renal tadi kan. Okey, cabang daripada arteri renal, arterioaferen. Kemudian dia ada bentuk gumpalan.
Gumpalan ini, gumpalan kapilari ini kita kenali sebagai glomerulus. Okey, keluar daripada glomerulus pula, pergi ke keluar daripada glomerulus ni, daripada kapsul Bowman ni dikenali sebagai arterioefferent. Okey, ini bentuk macam cawan ni, okey, kita panggil kapsul Bowman. So, yang masuk ke dalam kapsul Bowman kita kenali sebagai hasil turasan glomerulus. Okey, anak-anak ada nombor di sini. Nombor 1, okey, nombor 2, nombor 3, okey, nombor 4, nombor 5. Okey, satu persatu cikgu akan terangkan. Jangan risau. Okey, tengok macam complicated sikit dia punya gambar rajah dia. Tapi jangan risau, tak complicated langsung. Tak ada masalah, senang sangat. Okey, faham betul-betul. Okey, petunjuk di sini adalah yang arrow berwarna merah dikenali sebagai aliran darah. Arrow yang berwarna hitam. Yang mana hitam? Hitam. Ini hitam ya. Ini hitam. Ini hitam. Yang ini hitam. Okey. Ini merupakan aliran hasil turasan aliran hasil turasan. Okey. Aliran hasil turasan. Kemudian arrow yang berwarna hijau. Yang mana hijau? Ini hijau. Yang ini hijau. Okey. Yang ini hijau. Yang mana lagi hijau? Ini hijau. Ini bermaksud pengangkutan pasif. Okey, pengangkutan pasif. Yang berwarna oranye ni, yang berwarna oranye, ini oranye. Yang ni oranye. Yang ni oranye. Okey, yang mana lagi? Ini oranye. Ni lagi oranye. Ini maksudnya pengangkutan aktif. Okey, kemudian yang berwarna biru. Cuba cari warna biru. Ini warna biru ya. Ini warna biru. Ini warna biru. Arrow warna biru. Ini maksudnya osmosis. Kalau osmosis tu ingat air. Okey, pergerakan molekul air. Yang berwarna yang bulat ni. Yang bulat ni. Yang bulat ni. Ini bulat. Ini bulat. Okey, mana lagi bulat? Yang ni bulat. Okey, yang ni bulat. Ini bulat ni. Okey, yang ni merupakan air H2O. Yang tiga segi. Mana tiga segi? Ini tiga segi. Satu. Mana lagi tiga segi? Satu je kan? Itu merupakan glukosa dan asid amino. Dan last kali yang petak hitam. Petak hitam ada di sini. Okey, petak hitam. Ini pun sama, ada petak hitam. Okey, yang ni dikenali sebagai urea. Okey, dah cukup settle. Kita digest rajah 13.2 iaitu struktur nefron dan proses pembentukan air kencing. Okey, cikgu nak pergi kepada nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, nombor 1. Ultra turasan dalam kapsul Bowman. Okey. Darah yang memasuki glomerulus bertekanan hidrostatik tinggi. Okey, kerana diameter arterioefferent. Cikgu sebut afferent ni, cikgu menganga mulut luas-luas. Nak bagi tahunya pada anak-anak diameternya lebih besar daripada diameter arterioefferent. Cikgu sebut efferent ni mulut cikgu kecil je. Efferent. Nak bagi tahu bahawa arterioefferent diameternya lebih kecil. Afferent lebih besar. Okey, tekanan ini menyebabkan berlakunya ultraturasan iaitu bendalin meresap melalui dinding kapilari glomerulus ke dalam rongga kapsul Bowman. Okey, seterusnya. Bendalin yang memasuki rongga kapsul Bowman dipanggil hasil turasan glomerulus. Okey, di sini ya. Cikgu dah tunjuk tadi kan. Hasil turasan glomerulus. Okey, hasil turasan glomerulus mempunyai komposisi bahan yang sama seperti plasma darah. Tetapi, ingat ya, tetapi tidak mengandungi sel darah merah, platelet dan protein plasma. Okey, sel darah merah dan protein plasma kekal dalam darah yang mengalir ke arterioefferent kerana saiz bahan-bahan ini terlalu besar untuk meresap keluar daripada glomerulus. Okey. Okey, seterusnya penyerapan semula di tubuh belingkar proksimal iaitu yang bahagian nombor 2 ni. Ni bahagian nombor 2 ni ya. Okey. Cikgu highlight sikit. Ni nombor 2 ni. Okey.
Penyerapan semula berlaku pada hasil turasan glomerulus di sepanjang tubuh renal. Bahan terlarut meresap merentasi dinding tubuh renal ke dalam jaringan kapilari darah. Di tubuh belingkar proksimal, ion natrium iaitu Na positif dipam secara aktif ke dalam jaringan kapilari darah dan kemudian ion klorida Cl negatif meresap secara pasif. Penyerapan semula 100% glukosa dan asid amino juga berlaku semasa pengangkutan aktif. Ingat ya, 100% glukosa dan asid amino. Sepatutnya kalau manusia normal, air kencing dia memang tiada glukosa dan juga asid amino. Ingat tu. Okey, seterusnya, pergerakan bahan terlarut ke dalam jaringan kapilari darah mengurangkan kepekatan bahan terlarut hasil turasan glomerulus. Tetapi, dia akan meningkatkan kepekatan bahan terlarut dalam kapilari darah. Akibatnya, hasil air meresap masuk ke dalam kapilari darah secara osmosis. Okey, cikgu teruskan lagi. Nombor 3. Penyerapan semula di liku Henle dan tubuh belingkar distal. Nombor 3. Kat mana nombor 3? Ni sayang. Bahagian nombor 3 ni ya. Okey. Di liku Henle, air diserap semula melalui osmosis. Ion natrium diserap semula secara pengangkutan aktif. Di tubuh belingkar distal, lebih banyak air, natrium dan ion klorida diserap semula. Jumlah air dan garam yang diserap semula bergantung pada kandungan air dan garam dalam darah. Seterusnya nombor 4, rembesan. Rembesan ialah proses perembesan bahan buangan dalam darah yang tidak dituras pada awalnya ke dalam tubuh renal. Proses ini berlawanan dengan proses penyerapan semula. Di mana nombor 4 ya? Bahagian ni ya, nombor 4. Okey. Rembesan berlaku di sepanjang tubuh renal dan duktus pengumpul tetapi paling aktif di tubuh belingkar distal. Ni, tubuh belingkar distal. Di sinilah. Okey. Seterusnya, rembesan berlaku secara resapan ringkas dan pengangkutan aktif. Bahan yang dirembeskan termasuklah ion hidrogen, ion kalium, ion amonium, urea, kreatinina, bahan toksik dan sesetengah dadah. Rembesan menyingkirkan bahan buangan toksik serta membantu mengawal atur aras ion dalam darah. Yang kelima, last sekali. Ni bahagian ni ya, di sepanjang ni. Dipanggil pembentukan air kencing. Apabila renal sampai ke duktus pengumpul, apabila bendalir renal sampai ke duktus pengumpul, hanya sedikit garam yang tinggal dan kebanyakan air telah diserap semula ke dalam aliran darah. Baki bendalir renal kini disebut air kencing. Okey, kemudian dia mengalir menuruni duktus pengumpul. Di sini sedikit urea akan meresap keluar ke bendalir persekitaran dan kapilari darah kerana saiz molekulnya yang kecil. Lazimnya, air kencing mengandungi air, urea, garam, natrium klorida dan asid urik serta kreatinin. Selepas meninggalkan duktus pengumpul, air kencing mengalir menerusi ureter. Yang cikgu tunjuk tadi kan? Okey, dengan pergi ke pundi kencing, kemudian uretra dan akhirnya akan dikumuhkan. Okay. Mekanisme homeostasis dalam pengosmo kawal aturan. Okey, kandungan air dalam darah dalam badan sentiasa berubah mengikut pengambilan makanan dan minuman. Pengosmo kawal aturan ialah proses mengawal atur air dan garam dalam badan supaya tekanan osmosis darah dapat dikekalkan pada julat yang normal. Pengosmo kawal aturan dicapai dengan mengawal atur isi padu penghasilan air kencing oleh ginjal. Rajah 13.10 menggambarkan pengosmo kawal aturan tekanan osmosis darah.
Okey, kita lihat tekanan osmosis darah yang normal ya. Okey, kalau kita minum terlalu banyak air, tekanan osmosis darah menurun ke bawah julat normal. Kemudian, osmoreseptor di dalam hipotalamus akan kurang dirangsang. Ya, kurang dirangsang. Kelenjar pituitari juga kurang dirangsang. Jadi, kurang ADH dirembeskan daripada kelenjar pituitari. Okey, kepekatan ADH yang rendah menyebabkan dinding tubuh belingkar distal dan dinding duktus pengumpul menjadi kurang telap terhadap air. Jadi, kurang air diserap semula daripada bendalir renal ke dalam kapilari darah. Maka, air kencing yang dihasilkan lebih cair dan banyak. Maka, tekanan osmosis darah kembali ke julat normal. Ini apabila anak-anak minum air terlalu banyak. Kita lihat apabila kita minum air terlalu sedikit ataupun kehilangan air akibat kita melakukan aktiviti lasak. Okay. Tekanan osmosis darah meningkat melebihi julat normal. Kemudian, osmoreseptor di dalam hipotalamus dirangsang. Okay. Kita tengok yang di sebelah kiri ni. Okay. Kita tukar je ayat dia. Yang ni osmoreseptor dalam hipotalamus kurang dirangsang. Yang ni dirangsang. Okay. Kemudian, kelenjar pituitari dirangsang. Jadi, ADH dirembeskan daripada kelenjar pituitari. Kemudian, apa yang berlaku? Kepekatan ADH yang tinggi menyebabkan dinding tubuh belingkar distal dan dinding duktus pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Kemudian, lebih banyak air diserap semula daripada bendalir renal ke dalam kapilari darah. Kemudian, air kencing yang lebih pekat dan sedikit dihasilkan. Maka, tekanan osmosis darah kembali ke julat normal. Okey, seterusnya. Praktis formatif 13.2. Di bahagian ginjal manakah tubuh belingkar proksimal, liku Henle dan tubuh belingkar distal boleh didapati? Jawapan dia, tubuh belingkar proksimal dan tubuh belingkar distal terdapat dalam korteks, manakala liku Henle terdapat dalam medula ginjal. Kedua, cadangkan dua aktiviti yang boleh menyebabkan dinding duktus pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Dua aktiviti ya. Makan makanan masin dan kurang minum air. Okey. Ketiga, nyatakan bagaimana ion natrium, air dan glukosa diserap semula di tubuh belingkar proksimal. Jawapannya, air diserap semula secara osmosis, manakala ion natrium dan glukosa diserap semula secara pengangkutan aktif. Seterusnya, seorang individu mengalami kerosakan satu ginjal. Perlukah individu ini menjalani hemodialisis? Cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh individu ini agar dia dapat menjalani kehidupan harian tanpa masalah. Okay. Individu ini tak perlu menjalani hemodialisis. Hemodialisis ni apabila kedua-dua ginjal kita rosak. Okey, individu tersebut cuma perlu kurangkan makanan berprotein dan kurang garam tinggi dan sentiasa minum air yang mencukupi. Okey, seterusnya. 13.3 Isu kesihatan berkaitan sistem urinari. Kegagalan ginjal boleh diakibatkan oleh penyakit, jangkitan bakteria atau kemalangan. Penyakit diabetes mellitus merupakan penyebab utama kegagalan ginjal, diikuti oleh tekanan darah tinggi. Ingat ya, penyakit diabetes mellitus dan tekanan darah tinggi merupakan penyebab utama kegagalan ginjal. Kedua-dua penyakit ini akan menyebabkan glomerulus kita rosak. Okay. Selain itu, sesetengah individu juga boleh menghadapi pembentukan batu karang. Okay. Pembentukan batu karang di dalam ginjalnya. Batu karang ialah ketulan keras yang terdiri daripada asid urik, kalsium oksalat atau hablokalsium fosfat. Okay, ini dia pembentukan batu karang dalam ginjal. Ini batu karang. Okay, besar kan? Ini batu karang. Batu karang boleh menyebabkan ureter tersumbat lalu mengurangkan penghasilan air kencing. Untuk mengurangkan kemungkinan pembentukan batu karang, minum banyak air setiap hari. Okey? Baiklah,
Praktis formatif 13.3. Encik Azman menghadapi masalah pembentukan batu karang di dalam ginjalnya. Terangkan kesan batu karang terhadap kesihatan beliau. Batu karang boleh menyumbat ureta lalu mengurangkan penghasilan air kencing. Okey, cadangkan dua sebab mengapa seseorang boleh mendapat batu karang. Okey, jawapannya ialah kurang minum air dan pengambilan garam mineral seperti kalsium secara berlebihan. Baiklah, rumusan daripada bab 13 homeostasis dan sistem urinari manusia. Kita telah mempelajari 3 subtopik iaitu homeostasis, sistem urinari dan isu kesihatan berkaitan sistem urinari. Homeostasis ialah pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam pada julat yang normal supaya sel berfungsi dengan keadaan optimum. Suhu badan dikawal atur oleh sistem integumen, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem otot dan sistem endokrin. Aras gula darah dikawal atur oleh sistem endokrin, sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Tekanan separa karbon dioksida dalam darah dikawal atur oleh sistem respirasi, sistem peredaran darah dan sistem saraf. Tekanan darah pula dikawal atur oleh sistem peredaran darah dan sistem saraf. Sistem urinari. Kita telah berbincang berkenaan dengan ginjal, proses pembentukan air kencing dan mekanisme homeostasis dalam pengosmo kawal aturan. Manakala isu kesihatan berkaitan sistem urinari, kita telah berbincang berkenaan dengan batu karang. Berakhir sudah bab 13. Okey, kita jumpa lagi dalam bab 14. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.